Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi dan hormati Prof. Madya Dr. Haziah binti Hussein selaku pensyarah dalam subjek ini. InsyaAllah pada hari ini kami daripada kumpulan 9 iaitu terdiri daripada Muhammad Hisham, Abdul Rahman, Muhammad Farhan dan Muhammad Zulfadli. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan mengenai esei kami yang bertajuk Pandangan Ibn Arabi terhadap Keimanan Fir'aun berdasarkan ayat 92 surah Yunus. Ibn Arabi adalah seorang tokoh pemikir yang besar dalam sejarah pemikiran Islam, khususnya dalam bidang tasawuf. Dengan meninggalkan ratusan karya, beliau mampu membentuk pengaruh yang sangat besar dalam aliran pemikiran tasawuf Islam. Pengaruhnya yang besar dan pemikirannya yang dianggap kontroversi telah memaksa ulama besar berpolemik membahaskan kedudukannya dan kedudukan pemikirannya dalam Islam sehingga lahirlah 3 golongan ulama. Di samping bidang tasawuf, Ibn Arabi juga mempunyai karya dalam bidang lain seperti bidang hadis dan tafsir. Sementara dalam bidang tafsir, beliau mempunyai sebuah kitab Al-Tafsir Al-Kabir mencecah 95 jilid di mana beliau telah sempat menafsirkan Al-Quran sehingga ayat tertentu sahaja. Penafsiran Ibn Arabi telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan para ulama. Kemudian terdapat pelbagai pandangan ulama yang membahaskan mengenai Ibn Arabi ini. Terdapat juga golongan yang memberikan penilaian bahawa tafsir Ibn Arabi adalah suatu penyelewengan. Malah ada juga menganggap tafsirnya sebagai kesempurnaan iman dan kebersihan ma'rifat. Oleh itu, kajian ini adalah membincangkan berkenaan dengan pandangan Ibn Arabi terhadap keimanan Fir'aun berdasarkan ayat 92 surah Yunus. Biografi Ibn Arabi. Nama penuh beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Arabi Al-Hatimi Al-Ta'i Al-Andalusi. Beliau juga dikenali sebagai Abu Bakar Muhyiddin Ibn Arabi, Al-Syekh Al-Akbar Ibn Arabi Al-Sufi, dan di sebelah barat dikenali sebagai Ibn Surakah, Dr. Maximus dan juga Neopolitanus. Ibn Arabi dilahirkan pada tanggal 17 Ramadan 560 Hijrah bersamaan dengan 28 Julai 1165 Masihi di Murcia, Spanyol. Dapat fakta menarik yang berlaku ketika kelahiran Ibn Arabi. Ibn Arabi dilahirkan bertepatan ataupun bersamaan dengan tahun meninggalnya seorang tokoh sufi besar yang dikenal sebagai wali Allah, iaitu Said Qadir Al-Jailani. Perjalanan kehidupannya. Ketika berumur 8 tahun, Ibn Arabi belajar ilmu agama dengan Syekh Abu Bakar Khalaf di Lisabon. Kemudian beliau berhijrah pula ke Sevilla selama 30 tahun dan belajar ilmu Al-Quran, hadis, fiqh dengan Ibn Hazm Al-Zahiri. Selain itu, beliau juga mempelajari ilmu berkaitan dengan ilmu kalam dan juga ilmu tasawuf. Kemudian, Ibn Arabi meneruskan pengembaraan ilmunya ke Jerusalem dan juga Mekah. Beliau menulis sebanyak 500 buah buku dan 90 daripadanya merupakan penulisan asli tangan dan masih disimpan di perpustakaan di Mesir. Ibn Arabi meninggal pada tahun 638 Hijrah dan ditanamkan dan dimakamkan di kaki Gunung Kasyun, Damsyik. Seterusnya kita pergi kepada hubungan Ibn Arabi dengan falsafah dan juga teologi. Ibn Arabi merupakan seorang yang sangat suka menjalinkan hubungan baik dengan semua orang yang pernah beliau terjumpa, tidak kira ahli kalam, ahli falsafah, ahli teologi, ahli hadis dan juga ahli fiqh. Beliau dikenali sebagai seorang sufi dan juga seorang fuqaha. Ibn Arabi mempunyai pendirian khusus yang berbeza dengan perlakuannya terhadap fuqaha dan juga sufi. Namun, Ibn Arabi lebih kepada tidak mempedulikan dalam perkara konflik kerana melihatnya sebagai konflik biasa yang tidak lari dari salah dan benar. Seterusnya, antara yang paling penting adalah pertemuan Ibn Arabi dengan Ibn Rushd pada usia ketika dia belum lagi 20 tahun, yang merupakan seorang ahli falsafah Islam yang terkemuka pada masa itu. Seterusnya, pada zamannya juga, ahli teologi sering terlibat dalam konflik tentang perkara akidah. Dalam menghadapi perbahasan mengenai persoalan dengan cara teologi yang demikian, Ibn Arabi tidak pernah berpihak kepada mana-mana kumpulan. Ibn Arabi nampaknya melihat punca percanggahan dalam teologi terletak pada terlalu yakin dengan kebolehan akal. Maka, akhir sekali, beliau merasakan banyak perkara yang tidak memuaskan untuk dijawab dengan kemampuan akal sahaja. Kerana itu, beliau memilih untuk tidak menyebelahi mana-mana mazhab dan mencari Tuhan dengan caranya sendiri. Sekian, terima kasih. Yang seterusnya iaitu topik utama untuk pembahasan ini adalah yang dikaitkan dengan pandangan Ibn Arabi. Baik, yang pertama, antara isu kontroversi yang dikaitkan dengan Ibn Arabi adalah yang pertama, konsep wahdatul wujud. Yang kedua, maqam kenabian dan kewalian. Dan yang ketiga, keimanan Fir'aun.
Jadi perbahasan yang kami utarakan dalam penulisan ini adalah berkenaan dengan keimanan Fir'aun. Di antara tokoh ilmuwan yang tidak bersetuju ataupun yang menentang pandangan Ibn Arabi adalah Ibn Taymiyah dan Al-Biqai. Ibn Taymiyah mengatakan, siapa yang berpandangan Fir'aun mati dalam keadaan beriman, maka individu tersebut diminta pertaubatan. Dan jika ia enggan, maka wajib dihukum bunuh kerana individu tersebut dihukum kafir dan murtad. Dan ini disebutkan dalam karangan beliau iaitu Jami' Ar-Rasail fi Raddi ala Ibn Arabi. Dan tokoh yang kedua adalah Al-Baqai di dalam kitabnya Tanbih Al-Ghabi. Menurutnya Ibn Arabi meyakini keimanan Fir'aun ketika dilemaskan di dalam Laut Merah Arabi. Dan ini adalah teks yang dinisbahkan kepada Ibn Arabi berkenaan keimanan Fir'aun. Iaitu yang katanya isteri Fir'aun berkata mengenai bayi Musa kepada Fir'aun. Bayi yakni Musa menjadi penunjuk mata bagiku dan bagimu Fir'aun. Ibn Arabi berkata dengan keberadaan Musa maka isteri Fir'aun menjadi terhibur kerana kesempurnaan yang ditimbulkannya sebagaimana kami, yakni Ibn Arabi sebutkan sebelumnya. Adapun penunjuk mata yakni qurratu ain bagi Fir'aun adalah dengan keimanan yang diberikan Allah kepadanya ketika dia tenggelam. Kematiannya merupakan kematian yang suci tanpa terdapat padanya kekejian. Ini dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawanya ketika dia beriman sebelum dia berusaha melakukan satu dosa pun, dan keislaman menghilangkan dosa sebelumnya. Kemudian menjadikan kematian Fir'aun sebagai tanda, yakni ayat pertolongannya bagi siapa yang dia kehendaki, sehingga tidak ada seorang pun berputus asa dari rahmat Allah SWT. Dan seterusnya kebincangan yang berlaku pada pandangan Ibn Taymiyah dan Al-Biqai. Iaitu yang pertama waktu, dari sudut waktu. Ibn Taymiyah lahir setelah 30 tahun kewafatan Ibn Arabi, dan Al-Biqai lahir setelah hampir 1 abad. Dan yang kedua dari sudut kitab. Kitab-kitab Ibn Arabi baru dikenali setelah kewafatannya. Pandangan ilmu Islam yang menafikan pernyataan Ibn Arabi terhadap keimanannya Fir'aun. Dengan Al-Sya'rani. Al-Sya'rani menjelaskan pada tempat yang lain bahawa di antara penisbahan yang tidak benar pada Ibn Arabi adalah pernyataannya mengenai penerimaan iman Fir'aun. Al-Sya'rani menegaskan bahawa hal itu hanyalah perkara yang diada-adakan dan dusta. Yang kedua, pernyataan mengenai penerimaan iman Fir'aun merupakan pendustaan terhadap Ibn Arabi, dan hal ini beliau telah menegaskan sendiri di dalam kitabnya iaitu Al-Futuhat bab yang ke-62 bahawa Fir'aun adalah ahli neraka yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan yang terakhir, sekiranya benar penisbahan tersebut, tentu ia hanya mengikuti pendapat Abu Bakar Al-Baqillani iaitu murid Imam Abu Hasan Ash'ari. Dan yang terakhir, pertimbangan penjelasan kenyataan Ibn Arabi yang pertama adalah sangat tidak layak tokoh agung setaraf Ibn Arabi memiliki pendapat yang celaru ditulis pada satu kitab. Yang kedua, tidak ada ulama sezaman dengan Ibn Arabi yang menuduh atau sekadar mengkritiknya mengenai Fir'aun. Dan yang ketiga, Sya'rani menemukan naskah asli Al-Futuhat, yang ini kitab karangan Ibn Arabi yang diberikan oleh Abu Tahir Al-Maghribi. Dan saja saya teruskan kepada penutup. Sebagai penutup, berdasarkan kepada penelitian terhadap pandangan Ibn Arabi kepada keimanan Fir'aun menurut ilmuwan Islam, ianya tidak memadai untuk menilai Ibn Arabi ini sebagai seorang kafir sebagaimana dakwaan Ibn Taymiyah dan Al-Baqai. Hal ini kerana terdapat pelbagai faktor, terutamanya waktu antara Ibn Taymiyah dan Al-Baqai adalah berbeza. Selain itu, terdapat juga ilmuwan Islam yang menafikan pernyataan Ibn Arabi terhadap berimannya Fir'aun. Para ulama Islam ini juga terdapat 3 pertimbangan dalam menjelaskan pendapat Ibn Arabi yang sebenar. Sebagai contoh, dalam pertimbangan yang kedua, tidak ada ulama sezaman dengan Ibn Arabi yang menuduh atau sekadar mengkritiknya mengenai Fir'aun. Bahkan Imam Fakhruddin Al-Razi, iaitu pengarang tafsir besar Mafatih Al-Ghaib, tidak pernah mengkritik Ibn Arabi. Oleh itu, pemikiran Ibn Arabi pada umumnya adalah selari dengan kaedah keilmuan dalam Islam. Banyak ilmu yang dicurahkannya dalam karya beliau adalah merupakan ilmu Islam yang amat berguna. Ibn Arabi adalah seorang ulama besar dan bertaraf wali Allah. Malah beliau telah dianggap sebagai Syekh Al-Akbar Sultan Al-Arifin yang merupakan satu gelaran yang amat tinggi dalam kedudukan tasawuf. Sekian, terima kasih.